Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik di rumah. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu aplikasi teknologi. Dan subtopik baru pada hari ini yang akan kita pelajari adalah 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Okey, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap dan cikgu nak kamu boleh mengenal pasti teknologi pembuatan. Yang kedua, kamu boleh menghurai proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Yang ketiga, kamu boleh membandingkan beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Yang keempat, kamu boleh membuat lakaran model 3D bermaklumat. Dan yang terakhir, cikgu nak kamu boleh menganalisis lakaran model 3D. Okey, kita lihat terlebih dahulu apa maksud teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan ialah satu kaedah menghasilkan produk dengan menggunakan mesin atau alatan tangan. Okey, kamu tengok contoh yang cikgu bagi dekat gambar ni. Dekat slide ni, kamu tengok contoh tu periuk noza. Okey, periuk noza ni sebuah periuk nasi yang terhasil daripada penggunaan teknologi pembuatan. Okey, dan periuk ini mempunyai kawalan mikrokomputer di mana kita boleh memasak pelbagai jenis makanan berbanding kita menggunakan periuk nasi biasa yang hanya berfungsi untuk memasak nasi sahaja. Okey, kita tengok dekat sini terdapat dua kaedah dalam penghasilan produk. Yang pertama kaedah konvensional, yang kedua kaedah moden. Okey, kita lihat terlebih dahulu kaedah konvensional. Kaedah konvensional ini merupakan kaedah yang menggunakan teknologi asas, di mana ia dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Okey, dan individu ini mesti mempunyai kemahiran dalam menghasilkan produk. Okey, dan kebiasaannya kaedah konvensional ini menggunakan peralatan asas seperti tukur, pahat dan gergaji tangan. Okey, manakala kaedah moden ini kita menggantikan penggunaan alatan tangan dengan menggunakan mesin. Okey. Bila kita menggunakan kaedah moden dalam pembuatan produk, kita dapat menjimatkan masa, kos dan bahan. Selain itu, kita juga dapat di mana produk yang kita hasilkan tu lebih cepat dan tepat. Jadi, kita tidak membazirkan tenaga dan masa kita. Okey, kita tengok kat sini apa maksud proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk ialah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk siap. Okey. Kalau dalam proses pembuatan produk ini, kita perlu melalui beberapa peringkat pembinaan. Yang pertama, pemotongan. Yang kedua, pembinaan tuangan. Ketiga, pemasangan. Keempat, pembersihan. Dan yang terakhir, kemasan sebelum kita menggunakan produk tersebut. Okey, kamu tengok contoh dekat sini yang cikgu bagi. Tengok gambar di atas tu. Okey, gambar di atas ni menunjukkan kaedah konvensional. Kaedah yang digunakan kaedah konvensional untuk memotong bahan. Jadi, peralatan yang digunakan adalah gergaji tangan. Manakala, kaedah yang gambar di bawah itu menggunakan kaedah moden. Dan peralatan yang digunakan adalah gergaji mesin. Fungsi dia sama, untuk kita memotong bahan. Okey, cuma kaedah berbeza. Dan peralatan yang digunakan juga berbeza. Okey, kamu tengok dekat sini catat alih dalam proses pembuatan. Yang pertama, kamu perlu membuat perancangan. Yang kedua, kaji selidik. Yang ketiga, perlu membuat lakaran ataupun lukisan. Kemudian, kamu perlu menghasilkan mock-up dan model. Sebelum kamu membuat pembinaan produk, kamu perlu menguji terlebih dahulu. Okey, model dengan mock-up tu kamu perlu menguji ataupun membuat penilaian terlebih dahulu sebelum menghasilkan produk. Okey, sebelum kita membina produk. Kemudian, dalam pembinaan produk tu, sama ada kamu menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Okey, kita lihat dekat sini contoh pembuatan menggunakan kaedah konvensional dengan kaedah moden. Okey, kalau kita nak memutar skru, kaedah konvensional yang kita
bagi kaedah konvensional, peralatan yang kita gunakan adalah pemutar skru. Okey, manakala kaedah moden, peralatan yang kita gunakan adalah pemutar skru tanpa wayar. Okey, kalau kita nak meratakan ataupun melincirkan permukaan kayu, kaedah konvensional di mana peralatan yang kita gunakan adalah ketam kayu. Manakala kaedah moden, kita gunakan mesin pelelas. Okey, kalau kita nak memotong kayu, kaedah konvensional kita menggunakan peralatan gergaji tangan. Okey, kalau kaedah moden kita menggunakan mesin gergaji. Okey, bagi kaedah konvensional, kalau kita nak mengecat, peralatan yang kita gunakan adalah brush cat. Manakala kaedah moden, kita lebih menggunakan mesin penyembur. Okey, ini merupakan perbandingan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Okey, kamu tengok dekat sini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah masa. Aspek yang kedua adalah hasil. Aspek yang ketiga adalah kos. Aspek yang keempat tenaga kerja. Aspek yang kelima kuantiti. Aspek yang keenam kualiti dan yang terakhir ialah estetika. Okey, bagi kaedah konvensional, masa yang diambil untuk kita menghasilkan sesuatu produk tu lama. Okey, untuk kita siapkan sesuatu produk tu, kalau kita menggunakan kaedah konvensional, dia mengambil masa yang lama. Okey, hasil bagi kaedah konvensional, hasil yang kita akan peroleh nanti dia tidak seragam. Okey, maksudnya kat sini, bila kita menggunakan kaedah konvensional, bentuk yang kita dapat nanti tidak seragam. Okey, kalau dari aspek kos, kaedah konvensional lebih tinggi. Okey, kalau tenaga kerja, kaedah konvensional ni memerlukan seseorang individu itu mempunyai kemahiran dalam mereka bentuk. Okey, dia mesti mempunyai kemahiran dalam mereka bentuk yang tinggi. Individu tersebut mesti mempunyai kemahiran. Okey, dari segi kuantiti, bagi kaedah konvensional, kuantiti pengeluaran produk tu terhad, menjadi terhad. Okey, dari segi kualiti tiada piawai, dan bagi aspek estetika, bagi kaedah konvensional dia lebih tinggi nilainya. Okey, kita lihat pula kaedah moden. Kaedah moden ni, kalau kita gunakan kaedah moden dalam penghasilan produk, masa yang kita ambil tu untuk siapkan sesuatu produk tu lebih cepat. Okey, tidak memerlukan masa yang lebih lama untuk kita hasilkan sesuatu produk tersebut. Okey, dari segi hasil, kalau kita menggunakan kaedah moden, reka bentuk atau bentuk di akhir, maksudnya hasil yang kita akan dapat nanti tu lebih seragam, lebih cantik lah sebab kita menggunakan mesin. Okey, dari segi kos, kaedah moden rendah, terutamanya pengeluaran berskala besar. Okey, kalau teknologi tenaga kerja, dari segi tenaga kerja, okey, kaedah moden ni memerlukan individu ataupun seseorang pengendali tu perlu mahir menggunakan mesin. Okey, hal ini kerana kita nak elak daripada berlakunya kemalangan ataupun kecederaan semasa kita melakukan ataupun menghasilkan sesuatu produk tersebut. Okey, dari segi kuantiti, kalau kita menggunakan kaedah moden, banyak yang kita dapat hasilkan. Okey, dari segi kualiti, bagi kaedah moden, kualitinya piawai ditetapkan. Okey, dari segi estetika, bagi kaedah moden adalah terhad. Okey, kita lihat dekat sini. Kenapa kita perlu membuat lakaran model 3D bermaklumat? Okey, yang pertama, untuk kita memvisualkan idea daripada pereka bentuk. Okey, apabila kamu dah buat nanti lakaran model 3D ni, lakaran kamu tu perlu ataupun mesti mengandungi maklumat penting seperti bahan, saiz, warna, dimensi dan lain-lain. Okey, sebab tu kita panggil dia lakaran model 3D bermaklumat. Maksudnya lakaran kamu tu perlu mempunyai maklumat-maklumat penting. Okey, kamu tengok dekat sini lah. Dalam proses penghasilan lakaran ni, sekurang-kurangnya kamu perlu menghasilkan tiga lakaran. Okey,
kamu tengok dekat sini. Contoh yang cikgu bagi dekat sini. Okey, misalnya kamu ditugaskan untuk menghasilkan rantai kunci berbentuk gasing dengan menggunakan konsep rupa bentuk kerang sebagai rujukan. Jadi kamu perlu menghasilkan lakaran awal sehingga menjadi lakaran akhir. Okey, kamu tengok contoh yang cikgu bagi dekat sini. Tengok dekat lakaran ini dia mesti mempunyai maklumat. Okey, yang tadi cikgu cakap tu mesti mempunyai maklumat. Mesti ada bahan, mesti ada dimensi. Okey. Okey. Ini lakaran akhir. Lakaran akhir ni kamu perlu membuat penambahbaikan. Okey. Lakaran terakhir ni misalnya di mana mereka boleh menggabungkan idea daripada lakaran-lakaran lain sama ada reka bentuk, fungsi, bahan dan lain-lain. Yang kedua, kamu juga boleh menggabungkan bahagian ataupun bahagian tertentu hasil lakaran yang lain. Okey. Okey, yang terakhir kita tengok menganalisis lakaran model 3D. Okey, setelah siap kamu membuat lakaran akhir model 3D, kamu perlu membuat jadual analisis lakaran. Jadual analisis ni penting, okey, untuk kamu kena pasti sama ada kamu boleh produk tersebut boleh diteruskan ataupun tidak. Okey, ini contohnya. Semasa kamu membuat lakaran, jadual analisis lakaran ni, kamu perlu merujuk lakaran akhir kamu. Okey. Sekian, terima kasih. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun kurang faham ataupun kurang jelas mengenai tajuk kita pada hari ini, kamu boleh tanya cikgu. Okey, sama ada di grup WhatsApp ataupun secara personal. Sekian, terima kasih. Jumpa nanti. Bye.